والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Kursi Majlis, Tuan-Tuan Imam, para pegawai pentadbir Masjid An-Najah Padang Serai, muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ni, malam yang mungkin saya tak rancang, tuan-tuan juga tak rancang, tapi rancang daripada Allah dan pelaksanaan daripada Allah Taala. Kita dapat berjumpa pada malam ini di Masjid An-Najah dengan kehadiran, kalau ikut data tadi itu yang lama. Sekarang dia Syekh berasal pada Mesir, salah seorang ulama Mesir yang banyak mendapat pendidikan daripada ulama-ulama Azhar sendiri. Daripada kecil dia umur 6 tahun dah menghafal Quran, 12 tahun dah khatam Quran, dah komplit 30 juzuk, dan mendapat terbiah daripada guru yang kita kata haraki juga lah. Contohnya mendapat pendidikan awal daripada Imam Hasan Al-Banna, Ikhwan Muslimin Mesir ketika itu, waktu dia kecil. Maknanya ulama-ulama yang ada Mesir ni kebanyakannya ulama-ulama haraki. Tetapi saya malukan juga, haraki ni pun ada 2-3 jenis juga. Jadi Syekh ada berada pada haraki yang mu'tadil, yakni apa dia? Haraki yang pertengahan, yang mengimbangi di antara yang lembut dengan yang gerah. Jadi alhamdulillah dia dibawa oleh kerajaan Mesir ke Jordan jadi imam di sana, di Masjid Negara Jordan dalam masa zaman pemerintahan King Hussein ataupun Raja Hussein. Lepas itu dipindahkan ke masjid yang ada 3 makam sahabat di Mu'tah. Kalau siapa-siapa anak-anak kita yang belajar di Mu'tah tu tahulah, di sana ada 3 makam sahabat, yakni Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, abang Sayyidina Ali. Juga dimakamkan di masjid itu Sayyidina Zaid bin Al-Harithah, anak angkat Nabi SAW. Satu-satunya nama manusia yang tersebut, sahabat yang tersebut dalam Quran adalah Zaid, anak angkat Nabi di situ. Dan juga salah seorang lagi sahabat Nabi yang meninggal wafat di situ, di makam situ ialah Abdullah bin Rawaha, seorang penyair Nabi SAW. Yang tiga-tiga ni makam di sahabat ini, tiga-tiganya dimakamkan di satu kawasan yang di belakang, di depannya ada masjid. Dan masjid tu Syekh jadi imam di sana selama 34 tahun khidmat dia di sana. Dan saya jumpa dengan dia waktu tahun 2010. Saya dapati memang ini bukan orang biasa, kan qiraat 20 qiraat, sana-sana kitab sampai lebih kurang 50. Kalau bilang-bilang balik kat 100-200 buah kitab bahasa Syafi'i ada kat tangan Syekh. Bukan Al-Quran saja, pakai bahasa Arab, banyak benda yang saya tengok ada dekat Syekh. Jadi peluang ni saya pun ambil, mendekati dia, bukan untuk saya seorang, tapi saya nak ajak pelajar dari Malaysia di Mu'tah tu mengaji dengan Syekh sendiri. Dan alhamdulillah antara guru, antara murid terbaik Syekh ni ialah imam masjid di Jitra, masjid terbaik kebangsaan baru ni kan, Masjid Tun Syafra Fatimah di Jitra. Bukan dekat Kedah saya terbaik, di satu Malaysia Kedah, masjid terbaik, diberi diberi hadiah Masjid Bistari baru ni kan. Anak murid dia, imam besar situ adalah anak murid Syekh sendiri, alhamdulillah. Dan juga ramai lagi lah. Dan Syekh main ni sebab nak ziarah anak murid dia dan juga nak bantu berdakwah di Nusantara kita, insya-Allah. Jadi saya tak panjang-panjang kalam. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ni saya cuba terjemahkan sebaik mungkin, insya-Allah. Dan kita pun takkan panjang kot, insya-Allah. Paling tinggi pun 9 lebih berhenti kan tak? Tak sampai subuh tak sampai subuh. Khaf, yani ummi khafun ana nabjud julusana safa laghain hatta
حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. حتى الصبح إن شاء الله. حتى الصبح إن شاء الله. Tak apa, dia memang sampai subuh إن شاء الله. Dia memang baik. مستعدون؟ Apa bersedia ke? نعم. Sampai subuh boleh tunggu. نعم. أجر حتى لو نخرج الآن عن نية. إن شاء الله. تفضل سيدي إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه الهادي وحده، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الهادي الله اسم من أسماء الله تعالى، أنه يهدي، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذن الهداية والطريق المستقيم نرجوه ونطلبه من رب العالمين كل يوم 34 مرة. اهدنا الصراط المستقيم. تقابلوا انباء هري كل يوم 6 هري. اهدنا الصراط المستقيم 34 مرة عندما نقرأ الفاتحة، فاتحة الخير أم الكتاب، الصفحة الأولى من القرآن العظيم، 7 المثاني كما قال تعالى في الآية 86 من سورة الحجر في الصفحة 66 بعد 200 من المصحف المدينة. قال تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. الله يخاطب النبي: يا محمد آتيناك 7 من المثاني، من الآيات العظيمات، من آيات الشفاء، من الآيات المنجيات من عذاب الله. الفاتحة أم الكتاب، هي 7 آيات ولها 7 أسماء. الله أكبر. 1 الفاتحة، 2 أم الكتاب، 3 أم القرآن، 4 الكافية، 5 الشافية، 6 الراقية، 7 السبع المثاني. الله أكبر. Baik, saya mulakan tajuk kita malam ni. Saya kata apa? Banyak ayat kita baca, antaranya may yahdihillahu fala mudhillalah. Saya mula mukadimah tadi tu. Siapa, ayat tu bermaksud siapa yang Allah bagi petunjuk, dia tak sesat. Wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, Allah tak bagi hidayah pun kat dia. Maka Syekh buka tajuk malam ni, saya kira dia nak mengarah kita kepada tajuk petunjuk Allah yang sebenar. Itu saya rasa lah, sebab nampak cara lagi tu. Dan Syekh kata, ketahuilah penunjuk sebesarnya, penunjuk jalan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-hadi huwa Allah. Petunjuk yang sebenar itu, yang menunjuk kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Fatihah sendiri saya kata, hidayah yang kita minta pada Allah, yang milik Allah tu, kita minta pada Allah berapa kali? Sebanyak 34 kali dia minta hidayah, minta petunjuk Allah. Hidayah ni petunjuk. Mana kita pun minta petunjuk Allah 34 kali. Satu hari
Kerana kita amat memerlukan hidayah Allah untuk jalan di atas alam ini sampai ke depan Allah Subhanahu wa taala. Saya kata seolah-olah coklat saya tambah sikit. Tuan-tuan, kita ni bagaikan buta atas alam ini. Kita ni buta atas dunia ni. Bila buta perlu penunjuk. Perlu sesuatu yang menunjuk kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada siapa boleh tunjuk pada Allah melainkan dia sendiri. Maka jom minta pada Allah taala hidayah itu daripada Allah sebanyak 34 kali satu hari. Dan saya kata juga dalam Al-Quran surah Al-Hijr yang menunjuk, yang kita minta petunjuk ni pertamanya ialah pada surah Fatihah. Mula-mula awal muka surat mula-mula sekali dah jumpa dah bahagian mula-mula Quran tu cerita pasal hidayah dah, yang di ayat yang ke-6 tu minta diulang. Sedangkan banyak lagi ayat dalam Quran minta petunjuk, tapi dalam Fatihah dah dirakamkan petunjuk itu agar kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Fatihah sendiri juga surah Hijr, saya kata tadi salah surah Al-Hijr, walaqad atainaka sab'an mathani wal Qur'an azim. Sungguhnya kata Allah Ta'ala, sesungguhnya telah kami datangkan pada engkau ini satu surah, yakni sab'an mathani, 7 yang diulang-ulang pujian dia, dan dialah wal Qur'anil azim, yakni Quran yang terhebat. Apa dia? Al-Fatihah itulah. Mana 7 yang diulang-ulang tu ialah Fatihah. Kan? Isyarat pada Allah Ta'ala bahawa dalam Quran itu ada 7 yang diulang-ulangkan. Ini Fatihah yang diulang. Fatihah sebab kita baca 34 kali itu ulang kan ya, lagi rakaat pertama kita ulang, rakaat kedua ulang lagi, 3 ulang, diulang. Maknanya Syekh nak apa? Sebenarnya kita baca tu minta apa? Kita bukan baca, tapi sebenarnya kita minta hidayah Allah Ta'ala untuk bimbing kita ke jalan yang lurus, yang benar. Yang ni yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, kami turun kepada engkau itu 7 yang diulang-ulangkan, dan dialah wal Qur'anul azim, dialah Quran yang terhebat kuberikan kepada kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لذلك الفاتحة أعظم سورة في القرآن. إذا تحدثنا عن سور القرآن 114 ستو إنباء. أعظم سورة الفاتحة، هي أعظم من البقرة ومن آل عمران ومن النساء والمائدة ويوسف والأعراف وياسين والواقعة، وكل أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة. ولذلك أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مرتان، 2 مرات. نزلت على رسول الله في مكة، ونزلت عليه في المدينة مرتين، مرة في مكة قبل الهجرة، ومرة في المدينة بعد الهجرة. الفاتحة هي فاتحة كل خير. من أراد أن يفتح الله عليه في الرزق، في المال، في العمل، في الصحة، في الأولاد، في الأرزاق، في الرحمة، في الشفاء، فعليه بالفاتحة. فاتحة كل خير. الفاتحة 7 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم 60. الحمد لله رب العالمين 2. الرحمن الرحيم 3. مالك يوم الدين 4. إياك نعبد وإياك نستعين 5. اهدنا الصراط المستقيم 6. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7. 7 آيات. أجر عظيم جدا. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني ألف لام ميم 30 حرفا، 30 حسنة. نعم.
Dalam Al-Quran ada 114 surah, dan semua pasal 14 surah itu terhimpun ia dalam satu surah saja, yakni surah Al-Fatihah. Semua itu ada dalam surah Fatihah. Maka surah Fatihah ni surah yang terbesar, surah yang terhebat dia. Pasal apa? Kerana semua ada dalam surah Al-Fatihah. Baik, saya kata lah, dalam surah Fatihah ni, Fatihah pembuka segala-gala perkara. Fatihah ni membuka segala perkara. Kamu ada masalah pasal anak, baca Fatihah, nanti Allah tunjukkan. Kamu ada masalah soal rezeki, baca Fatihah, nanti Allah tunjuk macam mana rezeki nak main. Kamu ada masalah apa saja, mana pembuka segala masalah itu adalah surah Al-Fatihah itu sendiri. Karena yang menunjuk kamu itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kata apa? Saya kata Fatihah ni bukan calang-calang, sebab kehebatan dia, saya kata satu huruf sama dengan 10 pahala. Kalau segi pahala lah, kalau segi pahala satu huruf sama dengan 10 pahala. Kalau baca Bismillah saja ada berapa huruf kan? Kalau kita nak kutip pahala lah, contoh mudah-mudah lah kita kata, nak kutip pahala ni Quran lah, senang kutip pahala. Tapi apa yang kita dapati, ini saya tambah sikit, apa yang kita dapati hari ni, orang tak baca Quran, tak baca. Tu kisah pahala lain, tapi pahala senang, simple. Quran ni tinggal gitu je, grogi. Pasal apa? Saya kata Quran itu segalanya adalah situ, dan dia merupakan kunci pahala besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. لذلك أمر الله رسول الله بقراءة القرآن، فقال له في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن عندما نقرأه أجر عظيم، الحرف ب10 حسنات كما قال المصطفى. يعني الفاتحة كلها كم حرف؟ 245 حرفا مع البسملة، في 10,2450 حرف. بسم الله الرحمن الرحيم الآية الأولى، سين الله بالراس حرف 19 حرف، في 190 حسن. الفاتحة كم مرة نقرأها في اليوم؟ 34 مرة في صلاة. إمامنا الشافعي ركعات فريضة 17، صبح دعاء، ظهر إنباء، عصر إنباء، مغرب تجاه، عشاء إنباء، كله تجوب لاف. والسنن المؤكدة عند إمامنا الشافعي كذلك تجوب لاف، تجوب لاف، تجوب لاف إنباء، تجاب له إنباء، تجاب له إنباء 34 مرة نقرأ فيها الفاتحة، أجر عظيم. ونطلب في كل مرة اهدنا الصراط المستقيم، لأن الطرق كثيرة، طرق ضلالة، طرق غضب، طرق شيطان، وهناك طريق واحد للرحمن وهو الصراط المستقيم. قل هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تفرق بكم السبل فتضلوا عن سبيل. الشيطان يجعل الإنسان يبعد عن طريق الله. نعم. Dalam surah Al-Muzammil, kalau kita baca, surah Al-Muzammil, ya Al-Muzammil qumil laila illa qalila, ayat ni cerita apa sahaja? Ceritanya ayat 1, 2, 3, 4 ni saya tak baca habis. Allah ni antara ayat yang mula-mula turun, saya kata antara ayat yang mula-mula turun daripada Allah. Selepas Iqra, ayat tu 5 ayat itu turun. Allah cerita pasal apa? Pasal bangunlah kamu orang yang berselimun, kan? Sebagian malam pun bangkitlah. Allah kata bangun. Nah, abang kita samalah bangkit. Tapi ayat terakhir tu antaranya Allah kata
inna sanulqi alaika qawlan saqila. ثقيل على النفس وعلى الشيطان. Yang ni point dia. Apa dia ayat ni maksudnya? Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami akan turunkan kepada kamu ya Muhammad, bukan Muhammad untuk kita sama, satu perkataan yang cukup berat atas kamu sekalian. Nulqi alaika qawlan saqila. Kami akan berikan kepada kamu satu ayat, satu benda yang susah, berat atas diri kamu. Syekh kata bukan berat atas diri, berat atas hati. Apa dia? Quran. Nak baca dia tuan-tuan cukup berat. Hak boleh baca, tak baca. Hak tak boleh baca, nak baca apa? Gini maknanya berat. Berat atas apa? Dia bukan berat atas apa tuan. Quran ni berat. Allah kata berat atas hati nak baca. Jadi ini Allah kata isyarat kepada Nabi SAW. Quran itu turun pada kau yang Muhammad, kami akan berikan benda yang berat untuk kamu. Syekh kata juga tuan-tuan, bayangkan jalan hidup kita ini macam-macam jalan tu ada. Jalan syaitan tu ada, jalan iblis tu ada, jalan orang jahat tu ada, jalan Allah pun tu ada. Mana bila banyak jalan ni, Allah suruh kita minta satu jalan saja, iaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak jalan tu, kalau tak minta jalan Allah Ta'ala, takut pergi ke jalan iblis. Maka sebab Allah turunkan ayat ni, ayat surah Al-Fatihah ni, ayat yang ke-6 yang kita bacakan, ihdinas siratal mustaqim. Buat apa kita baca? Sebab nak minta Allah tunjuk jalan Allah, bukan jalan iblis, bukan jalan syaitan, bukan jalan yang lain daripada jalan-jalan hak. Ini point dia. Jadi pasal apa Allah suruh ulang-ulang? Syekh kata Allah suruh ulang. Kita baca dalam Fatihah ni dah sembahyang ni 34 kali. Pasal apa 34 kali? Dalam mazhab Syafi'i, Syafi'iyah kata 17 pada fardu, 17 juga kena baca dalam sunat. Muakkad. Maknanya solah Syekh Abang dalam mazhab Syafi'i kita, tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'iyah kita dituntut kita solat sehari semalam 34 rakaat Fatihah. Campur hak wajib dengan sunat. Tu baru clear sebagai Muslim yang terbaik, yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mazhab Syafi'iyah kita. Berapa rakaat tuan? 34. 17 yang fardu, 17 juga kena ada yang sunat. Baru cukup peringkat beriman. Untuk sampai pangkat beriman pada Allah, pada jadi orang yang Islam yang beriman dengan Allah. Kau tidak cari Islam saja. Kalau tak cukup 34 rakaat hari semalam, duduk tak Islam, tak naik dan tangga beriman pada segi solat, Quran tak kira lagi. Faham? Mana siapa-siapa yang nak mencapai tahap orang yang beriman dalam solat, dia kena solat 34 rakaat sehari semalam bagi cukup. Baru naik grade dia menjadi orang Islam yang beriman pada Allah pada segi solat. Quran tak baca lagi, tak kira lagi. Jadi penunjuk aras dia ialah 34 rakaat sehari semalam kena ada kat kita. Kena bagi cukup juga. 17 tak apa dah. Kena usaha bagi yang sunat juga, bagi cukup 17 rakaat juga. Fatihah tu campur dua-dua, saya kata baru jadi cukup 34 rakaat sehari semalam, baru kamu jadi orang yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kata juga tuan-tuan, surah Fatihah ni minta apa? Minta jalan lurus, supaya jauh daripada jalan syaitan, jalan-jalan yang tak dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala. لذلك لو نظرنا إلى أسماء سورة الفاتحة، الفاتحة قلنا أنها فاتحة كل خير، فاتحة كل أبواب رزق، أبواب رحمة، أبواب محبة، أبواب هداية، أبواب توفيق، أبواب نجاح وسعادة وهناء. الفاتحة أم الكتاب، لا تجوز صلاة بغيرها. قرآن كريم من الفاتحة إلى الناس 604 صفحات، ما كسور إنباء. لو قرأنا 603 كل القرآن ما عدا الفاتحة في ركعة لكانت باطلة غير مقبولة، لقول رسول الله لا صلاة بغير أم الكتاب وهي الفاتحة. الله أكبر وقرأت سورة البقرة كلها
والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل والإسراء والكهف إلى آخر القرآن لا تجزي صلاتي، لكن فاتحة فقط يجوز. فالقرآن معطوف عليها هي الأصل وهو الفرع. قال تعالى آية 86 للحجر ولقد آتيناك 7 من المثاني اللي هي الفاتحة وحرف عطف القرآن العظيم معطوف على سورة الفاتحة. هذا واحد الفاتحة. 2 الراقية. عد العلماء أن كل آيات الفاتحة آيات شفاء، 7 آيات شفاء. القرآن كله فيه 8 آيات شفاء، فيه 6 آيات شفاء. الأولى 14 في 14 في التوبة ويشفى صدور قوم مؤمنين. والثانية 54 يونس وشفاء لما في الصدور. و69 النحل فيه شفاء للناس. و 82 الإسراء وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. و80 الشعراء وإذا مرضت فهو يشفين. وأخيرا 44 فصلت قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قرآن عظيم كله فيه 8 آيات شفاء. الفاتحة فيها 7 آيات شفاء، كلها آيات شفاء. Nah, saya kata apa? Saya nak membawa kita pada jalan, nak tunjuk jalan kepada kita kan. Saya kata Fatihah ni pintu segalanya. Maksudnya surah Fatihah ni pintu segala-gala kebaikan. Saya kata kalau kamu nak minta kasih sayang pada Allah daripada Allah, Fatihah. Nak minta kebahagiaan daripada Allah, Fatihah. Nak minta penyembuh daripada Allah, Fatihah. Nak minta rezeki daripada Allah pun Fatihah juga. Semua Fatihah juga. Nak minta taufik pun minta surah Fatihah. Nak minta najah kepada kejayaan pun surah Fatihah juga. Dan semuanya ada dalam surah Al-Fatihah. Dan saya kata juga muka surat Quran ada 6 muka surat 604 muka surat. Kalau baca semua surah tapi tak baca Fatihah lah sembahyang, batal semua sembahyang. Sebab Fatihah tu kunci segalanya. Balik surah Al-Hijr tadi, Allah kata walaqad atainaka 7 mathani wal Quran al-azim. Kami turun kepada engkau yang Muhammad 7 yang diulang-ulangkan. Fatihah lah tu. Dan asas dan waw tu wal Quran al-azim, waw tu furu' minha. Waw ini waw atah balik pada Fatihah. Wal Quran al-azim, makna Quran yang hebat tu ialah Fatihah tu lah. Sebab tu dikaitkan dua-dua ayat ni, 7 yang diulang-ulangkan dengan Quran yang agung. Bermaksud Fatihah ni ialah surah yang paling agung dalam Quran, yang menunggu macam-macam benda dan macam-macam faedah yang boleh kita ketahui dia, boleh kita tahu dia, insya-Allah. Baik, antaranya saya kata apa, selain daripada dia dipanggil Al-Fatihah, dia juga dipanggil surah Ar-Raqiyah. Apa Ar-Raqiyah? Surah yang menyembuhkan. Dan dalam Quran saya kata ada 6 surah yang menjadi ayat penyembuh, syifa. Kullu Quran. Dalam surah Quran tu memang penyembuh, tapi ada ayat-ayat yang kita baca boleh sembuh. 113 surah fiha 6 ayat syifa, 6 faqat. Dalam Quran seluruhnya ada 6 ayat penyembuh. Al-Fatihah bas fiha 7 7. Bagi saya tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak nampak sebenarnya Syekh ni nak bagi tunjuk kita nak sembuh penyakit macam-macam ni. Tuan-tuan, penyakit macam-macam tu ada di alam ni kan. Tuan-tuan, penyakit macam-macam nak sebut pun tak reti kita kan. Macam-macam penyakit tu saja. Kalau saya nak sebut tuan-tuan, cuba cek diri kita sendiri. Cuba cek jiran. Cuba cek adik-beradik kita, apa penyakit mereka ni. Kita sembahyang, mereka tak sembahyang. Kita puasa, mereka tak puasa. Contohnya kalau saya tambahkan, saya tanya selalu, waktu saya dulu dalam masjid, abang saya datang mana? Penyakit tu. Jiran saya datang mana? Mak saya datang mana kalau ada lagi? Adik saya datang mana? Sebab apa? Sebab kita faham balik, adanya adik-beradik kita yang
tak suka agama. Inilah penyakit yang tak boleh kita diam. Kita nak kena dakwah juga daripada tu. Contoh saya nak tunjuk apa? Inilah penyakit-penyakit yang tak boleh kita diam. Di mana penyembuhan balik pada orang yang tak mau pada Allah ni? Dia penyakit, dia adalah penyembuhan pada orang yang tak mau masjid ni, macam mana? Quran. Maka kita ajak kita baca Quran. Sebab apa? Sebab dalam Quran tu penyembuh diri kita sendiri dan penyembuh kepada orang lain atas niat kita. Kalau kita waktu kita membaca dia. Baik, pertamanya contohnya tuan, dalam Quran sendiri, tuan nak cari ayat penyembuh ni, ayat syifa lah kan. Contohnya ayat pertama, ada 6 ayat penyembuh ni. Pertama dalam surah Isra. Tuan-tuan, saya kata dalam surah Isra ayat 82. 82, maaf. Sah. Ni Ni ayat syifa dalam Quran. Boleh baca, nak minta sembuh penyakit hati, sembuh penyakit diri, penyakit anak-anak, penyakit adik kawan, abang, kakak, adik, penyakit macam-macam ni. Atau penyakit dia, penyakit tak mau agama. Kan? Jadi apa kita nak buat? Hanya pada Allah kita berserah. Kita baca Quran, kita baca ayat syifa, niat sembuhkan penyakit orang-orang yang berpenyakit ni. Apa ayat dia tuan-tuan? Saya ulang balik. Pertama, ayat penyembuh dalam Quran ialah ayat syifa, dia bagi ialah surah Al-Isra ayat 82. Kemudian yang kedua, surah An-Nahli ayat 69. Kemudian Fussilat ayat 44. Ni semua ayat-ayat penyembuh ni kalau kita baca, ulang balik Al-Isra 82, An-Nahli 69, Fussilat 44, Syu'ara 80, Yes. At-Taubah 14, dan Yunus ayat 74. 6 ayat penyembuh dalam Quran yang kalau kita baca boleh menyembuhkan atas niat kita untuk mendapat kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. لذلك الفاتحة هي فاتحة كل خير. أم الكتاب هي الأصل والقرآن تبع لها. أم القرآن كذلك. الكافية من قرأها تكفيه كل شر، تدفع عنه كل شر، تبعد عنه كل مكروه، تكفيه ما يضره، تبعد عنه، تحفظه حافظة، تكفيه كل شر، تبعد عنه كل مكروه، تجعله في حفظ من الله وفي حماية. هذه هي الكافية. أما الراقية والشافية فرقى بها ابن مسعود ملك من ملوك العرب، أصابه سعفة من الجن، مس ملك كبير من ملوك العرب أصابه سعفة من الجن، يعني مس، فظل يتخبط. كما قال تعالى في سورة البقرة آية الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فأخذ هذا الملك العرب يتخبط من مس الشيطان، فخرج ابنه للطريق فوجد عبد الله بن مسعود ومعه 5 من صحابة رسول الله. فقال عبد الله ابن هذا الملك من ملوك العرب: أفيكم من يرقي؟ قال ابن مسعود: نعم. فجاء ابن مسعود ورقى ملك العرب بالفاتحة فقط، فشفي من المس في الحال. فلما جاء إلى رسول الله قال له: حدث كذا وكذا يا رسول الله، أصاب أحد ملوك العرب سعفة من الجن وجاء ابنه ورقيته بالفاتحة وشفي. قال: من علمك أنها راقية؟ قال: أنت يا رسول الله. قال: حقا هي راقية وكافية وشافية. فأعطاهم واديا هدية، وادي من الإبل والغنم والماعز والبقر، وادي كبير، هم 6، ابن مسعود ومعه 5. فقال الرسول: يا ابن مسعود اجعل لي معكم مما أهدى إليكم سهما نصيبا يعني. فهي كافية وشافية وراقية، نرقي بها أولادنا وأنفسنا
صباح مساء. لأن الصحابة قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الرقية كما يعلمنا الآية من القرآن. Surah Al-Fatihah ni ialah dipanggil surah penyembuh, juga dipanggil surah pelindung, juga dipanggil surah Al-Kafiyah, surah yang mencukupi untuk apa saja hajat kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada surah Al-Kafiyah. Memadalah surah Fatihah ni memberikan segala-galanya pada kita. Kalau kita perhati balik, kita tahu makna-makna dia, kan? Baik. Yang lagi saya kata apa? Surah Al-Fatihah ni juga dipanggil surah Raqiyah, Asy-Syafiyah wal Kafiyah. 3-4 nama ada dekat dia. Kalau Al-Kafiyah ni maknanya memadai surah itu untuk kita baca. Tapi saya balik memada macam mana? Dia juga sebagai memada sebagai penyembuhan kita dengan apa? Dengan Fatihah ni. Saya kata tadi, kalau kamu nak sembuhkan anak kamu yang penyakit macam-macam ni, lazimkan baca Fatihah dengan niat supaya Allah sembuhkan. Kan? Itu kata Syekh mana? Pasal apa? Antaranya, pasal apa dipanggil surah Raqiyah Syafiyah ni? Pernah jadi di zaman Nabi SAW. Seorang sahabat Nabi Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia ni Nabi utuskan dia pergi ke satu tempat untuk berdakwah, sampaikan Islam. Sampai sana dia dapati raja tempat tu sakit. Pasal sakit apa? Sakit sebab dia ni diganggu syaitan. Dia jadi panas badan, dia tak sedih, jadi sakit. Maka dia nak cari, raja ni cari siapa boleh bagi lega dia, siapa boleh sembuhkan dia. Dia kata, aku hadiahkan wadi min az-zahab, aku hadiahkan satu lembah daripada emas, aku bagi kat dia pun tak apa, asalkan dia boleh sembuh aku sudah, raja ni kata. Maka ketika itu Ibnu Mas'ud ada di tempat itu. Dia pun bila orang sembuh sebab apa, pi berubat tak lega-lega, dia pun pi. Kan, pi itu dengan tujuan dia nak minta supaya Allah izinkan dia berdakwah sama pada kaum raja kaum tu. Jadi dia pun pi sana, dia pun berubatlah pada raja ni. Dia tak baca apa, dia baca Fatihah saja. Ibnu Mas'ud ni, dia baca Fatihah saja. Bila baca Fatihah dengan penuh yakin, bersanad pada Nabi SAW juga, dia yakin pada Allah, dia pergi baca ayat, dia bagi air minum. Raja yang sakit tadi ni, dia bagi air minum tu, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila lagu tu, bila sembuh, raja ni kata, aku hadiahkan kamu wadi, satu lembah daripada emas, baik-baik pasal hadiahkan asal sembuhkan aku. Maka dia pun ambil lah rentau tu banyak tu, balik ke Madinah, balik jumpa Nabi SAW. Dia cerita benda ni kat Nabi. Cerita bahawa dia baca Fatihah ni, dia sembuhkan suatu orang raja di kawasan yang Nabi hantar dia. Nabi tanya dia, siapa ajak hang baca? Siapa ajak hang berubat lagu tu? Dia tanya, Nabi tanya dia, siapa ajak hang baca Fatihah sembuh orang ni? Dia tanya Rasulullah, hang ajak aku baca ni pasal engkau tunjukkan aku benda ni, maka aku baca dengan yakin pada Allah Ta'ala, dan aku minta syafaat kamu ya Muhammad, ya Nabi SAW. Maka syubiah dia, maka dia disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Maka ketika itu Nabi senyum. Nabi kata apa? Hang dapat hadiah apa? Dapat hadiah ke? Dia kata dapat hadiah emas banyak. Maka Nabi kata apa? Ada lagi ke umai aku sama? Siapa? Tunjuk dalil bahawa benda yang kita berubat orang ni, kalau disembuh oleh Allah Ta'ala, kalau diberikan hadiah, boleh ambil jawab dia. Sebab Nabi berkata, kalau ada orang nego sikit, dalil bahawa kita berubat orang, harus berubat orang dan ambil sesuatu daripada harta yang dia bagi. Ada kias yang jadi pada Ibnu Mas'ud mengubati orang sakit dengan baca surah Al-Fatihah. Maka saya nak faham sebenarnya surah Al-Fatihah ni adalah surah yang menyembuhkan. Orang lain pun sembuh, kita pun akan sembuh dengan syarat baca baik kena cara dia. Itu cerita dia, bukan baca saja, ada cara dia lah, ada cerita dia. Saya tambah sikit tuan-tuan. Dalam surah Fatihah ada tauhid, ada fiqh, ada akhlak, ada macam-macam dalam tu. Yang paling penting surah Fatihah ni surah yang cerita pasal tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami suruh tauhid, banyak benda yang akan sembuh kalau kita baca dengan penuh yakin pada Allah Subhanahu wa taala. لذلك
ورد في الفاتحة حديث قدسي عن رب العالمين يقول فيه رب العالمين: أنزلت على عبدي 7 آيات، 3 لي و3 لعبدي و1 بيني وبين عبدي. الفاتحة 7 آيات، يقول المولى تعالى في حديث قدسي جليل يروي الرسول عن رب العالمين: أنزلت على عبدي 7 آيات، 3 لي و3 لعبدي و1 بيني وبين عبدي. أما 3 التي لله: بسم الله الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. 3 إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي، هو يعبدني ويستعين بي وأنا أعطيه ما يريد وما يطلب. أما اهدنا الصراط المستقيم فهذا لعبدي ولعبدي ما سأل، صراط الذين أنعمت عليهم هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. 7 آيات، 3 لي و3 لعبدي و1 بيني وبين عبدي. اللي ما تقول الحمد لله رب العالمين يقول المولى حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Dalam hadis kursi daripada Allah Subhanahu wa taala, saya kata ketahuilah, Allah kata dalam hadis kursi itu, sesungguhnya aku turunkan pada hamba-Ku 1 surah yang ada 7 ayat. 3 hak aku, 3 lagi hak hamba-Ku, 1 ayat tu ku kongsi aku dengan hamba-Ku. Kan hadis kursi lah. Allah kata pada aku turunkan pada umat aku 1 surah. Ini adalah dalam surah tu ada 7 ayat. 7 ayat, 3 hak aku, 3 lagi hak hamba aku, 1 kongsi aku dengan hamba aku. Maka surah tu surah apa? Surah Al-Fatihah. Tengok, Bismillahirrahmanirrahim, contoh bahasa Allah, hak Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim pun hak Allah. Allah kata Malik Yawmiddin pun sama hak Allah juga. Allah kata siapa yang baca 3-3 ni, maka Allah kata hamba-Ku sedang memuji aku, maka akan ku puji dia lepas tu. Bila hak Allah ni kita baca surah Fatihah ni, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, kan 3-4 ayat yang kita baca, kan, maka Allah jawab. Allah kata hamba-Ku sedang puji aku, maka bila hamba-Ku puji aku puji dia balik. Satu. Kemudian sampai tak ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca lagu tu, Allah kata kat malaikat, ni ayat ni antara aku dengan hamba aku, diminta apa akan aku bagi. Kan bila kita baca Iyyaka na'budu wa nasta'in, Allah kata kat malaikat, ini hak aku berkongsi dengan hamba aku. Yang Allah sebab apa? Dia sembah aku, dia ni minta, nanti aku bagi kat dia. Apa yang dia minta akan aku berikan. Lepas tu kita membaca pula ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Allah kata ini hak kamu wahai hamba aku. Hang minta petunjuk, akan ku berikan petunjuk untuk kamu. Hang minta apa lagi? Siratal ladzina an'amta alaihim, minta golongan masuk golongan orang yang baik-baik, akan ku berikan pada kamu wahai hamba aku. Dan kau minta jauh daripada golongan jahat, juga aku akan jauhkan kau daripada golongan-golongan yang tak baik. Maknanya apa yang tuan maknanya? Surah Fatihah ni bukan baca seorang-seorang tuan. Tak baca surah Fatihah. Surah Fatihah kita baca ni dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan rasa baca seorang-seorang. Sebab tu baca Fatihah baca elok.
Sebab dia sedang dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala waktu kita baca sembahyang. Jangan main-main. Sebab tu saya nak sebut ulang balik dah. Kalau di sana di Mesir, di Azhar contohnya kan, imam akan habaq, nak sembahyang habaq. Wahai tuan-tuan sekalian, kita sedang berada depan Allah, jaga kelakuan, jaga hati dan sebagainya. Dia kan habaq gitu. Sebab kita baca Fatihah dalam sembahyang. Bersembahyang ni kita berdepan dengan Tuhan, berdepan dengan Allah, dan surah Fatihah Allah jawab balik satu-satu. Jangan rasa kita baca orang-orang, Allah sedang mendengar dan menjawab satu-satu apa kita baca. Daripada Bismillah sampai Waladhdallin, semua dijawab oleh Allah atas hadis kursi yang disebut oleh Syekh tadi. لذلك بسم الله الرحمن الرحيم بداية كل خير. يقول الرسول كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبطل وأقطع وناقص. ولذلك إذا أردنا أي شيء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أي أمر أي شيء تلمسه تأكله تشربه، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالبسملة تودع البركة في كل شيء وتطرد الشيطان من طعامك، لأن الشيطان لما سأل المولى يا ربي أين بيتي، أنا خلقتني كما خلقت البشر، أين بيتي؟ قال له بيتك الخلاء دورات المياه، بيت الشيطان. ولذلك الداخل لا يتكلم ولا يرد ولا يصلي على رسول الله ولا يرد السلام، لا يتكلم أبدا، صد حتى يخرج. طب يا ربي وأين رزقي؟ الشيطان يقول قال رزقك كل من لم يسمى عليه. طعام تضع الطعام أنت وأولادك، إذا بسم الله الشيطان يقول لأولاده لا طعام لنا في هذه الدار. إذا بسم الله وأنت داخل بيتك يقول إيه الشيطان لا طعام ولا نبيذ لنا في هذه الدار. أما ما في بسم الله لا على طعام ولا دخول بيت مساء يبات عندك الشيطان ويأكل معك الشيطان. حتى إذا أكلت وملأت بطنك ونسيت أن تسمي يقول المصطفى قل بسم الله أوله وآخره بعد أن تنتهي من الطعام. لماذا؟ حتى لا يأكل الشيطان ما في بطنك أيضا. Saya kata apa? Segala benda yang kita buat ni kena ada Bismillah, kena sebut nama Allah lah menandakan. Sebab apa? Sebab sesuatu yang tak dibacakan Bismillah ataupun kalau baca sembahyang baca Fatihah tak baca Fatihah dia terbatal. Ketahui juga saya kata kalau kita buat kerja apa tak mula dengan Bismillah maka tak ada keberkatan. Fahu aqta, terhenti keberkatan. Berhenti. Segala keberkatan yang mai daripada Allah berhenti bila tak sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka hilang berkat bila tak baca Bismillah dan turun berkat bila kita baca Bismillah. Saya kata apa? Satu hari syaitan iblis bertanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, di mana rumah aku? Maka Allah jawab, rumah kamu tandas tu. Allah jawab, Allah kata kat Iblis, rumah kamu tandas. Iblis tanya lagi, syaitan tanya, ya Allah, di mana rezeki aku? Maka Allah kata, rezeki kamu ialah siapa yang buat kerja atau makan tak baca Bismillah, hang share dengan dia, tu rezeki hang. Maka sebab tu Nabi ajak apa? Nabi ajak baca Bismillah, sebab tak mau syaitan ganggu atau syaitan berada bersama makanan tu. Dan saya kata juga Nabi habaq, bila kita makan tak baca Bismillah, teringat baru nak baca, habis makan baru baca Bismillahi awali wa akhiri. Kan baca juga Bismillah tu walau di akhir sekalipun. Sebab tak mau bagi syaitan tu makan sama benda yang kita makan. Sebab bila syaitan bersama dengan benda makan yang kita makan, tak ada keberkatan yang kita makan, tak jadi ibadat yang baik, tak jadi kekuatan untuk kita sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sembah Allah pun bersama syaitan ni, Allah tak mau. Syaitan kata tak mau. Supaya kita bersih daripada syaitan, Bismillah selalu pada semua perkara, supaya kita terjauh daripada gangguan iblis dan syaitan yang cuba mengganggu kita sekalian. Hatta Sayyidina Nuh alaihi salam عندما صنع السفينة وهي على الصخر
فكان قومه يستهزئون به، كلما مر ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هنا عندما أراد سيدنا نوح أن يصعد فيها الحيوانات والإنس والجن كله، الله ماذا قال له؟ قال وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. الله أكبر. سيدنا سليمان عندما كتب رسالة إلى بلقيس ملكة سبع، عندما ولدها الهدهد هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله، أرسل لها رسالة وقال فيها البسملة الثانية في النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الله أكبر. إذا القرآن العظيم 114 سورة، وردت فيه 114 بسملة، كل سورة فيها بسملة واحدة عدا التوبة براءة لا بسملة أولها، لأن هناك تناقض، البسملة فيها رحمة والله يتبرأ، فكيف يرحم ويتبرأ في نفس الوقت؟ براءة أولها براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة يعني خلاص يتبرأ لا يرحم يعذب. كيف يرحم ويعذب في نفس الوقت؟ لا فهي تناقض، لذلك يحرم البسملة في أولها. أما النمل ففيها بسملتان، الأولى في أولها والثانية في وسطها، وهي الآية الكريمة التي قالها سيدنا سليمان عندما أرسل رسالة إلى بلقيس إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني أنت تحمد ربك على أي شيء؟ على ما في أنت به من نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، وأما بنعمة ربك فحدث، ألا بالحمد والشكر تدوم النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا نحمد الله، الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا ورزقنا وتولانا وأنطقنا وزكانا وجعلنا نسمع ونبصر ونرى ونتكلم ونأكل ونشرب وجعلنا مسلمين. الرحمن الرحيم، صاحب الرحمة وموهبها، رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، مالك يوم الدين، وفي رواية أخرى للقرآن ملك يوم الدين. يوم القيامة ما في ملك إلا الله، فهو مالك الأمر كله وهو ملك الملوك. كل ملك يأتي يوم القيامة عبدا لله، لا ملك. الملك مين؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذا لا يملك الوجود ولا يملك رحمة المعبود يوم القيامة إلا الله، ولا يملك الشفاعة إلا من أذن له الله. إياك نعبد وإياك نستعين، يا ربنا لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. الله أكبر. كما يقول الحكيم الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ النمل مجده والنحل قدسه والحوت ناجاه والناس يعصونه جهر فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. أنت تنسى أن تصلي، لكن الله لا ينسى أن يرزقك. الله يعطيك الصحة والعافية والمال والعيال ويعطيك من كل خيرات، وأنت بعيد عن عبادة رب الأرض والسماوات. Baik. Saya kata apa? Ketahuilah Bismillah ini, saya nak mula tafsirkan pada sikit surah Fatihah. Dimula dengan Bismillah. Bismillah ni saya kata semua Nabi-Nabi itu dimulakan kerja buat dia dengan Bismillah.
Contohnya Nabi Nuh alaihissalam, waktu mana dia naik bahtera, dia nak belayar, apa dia kata? Dia kata bismillahi majriha. Dia juga sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nak kata bismillah ni besar, gantung ke Tuhan ni besar maksudnya, kan? Kalau orang nak bergantung pada Allah, ni kerja besar hamba. Dia nak tafsir kot tu kalau saya nak dalamkan. Jadi saya nak cerita apa? Pergantungan dengan Allah ni satu benda yang mustahak sangat-sangat bagi hamba yang macam kita sekalian. Maka Nabi Nuh pun dia nak kapal, dia nak belayar, dia kata bismillah majriha, dengan nama Allah yang membelayar, yang menjalankan kapal ini, disebut nama Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman pun sama juga, tuan-tuan. Saya kata tadi, dalam Al-Quran ada 114 surah. Ada 114 surah, dia mesti ada 114 bismillah juga, kan? Mesti ada 114 surah juga, bismillah juga. Tapi kalau kita kira-kira, bismillah cuma ada 113 nya. Sebab tolak satu surah ini, pada surah permulaan surah Al-Bara'ah atau Taubah tak ada bismillah. Tapi pasal apa jadi balik 114? Sebab dalam surah An-Namli cerita Nabi Sulaiman dengan raja semut dan sebagainya, kan? Di sana ada 2 kali Allah ulang bismillah, kan? Pada awal ayat dan pada tengah ayat. Waktu mana dia cerita pasal Sulaiman, Nabi Sulaiman nak hantar surat kepada Raja Balqis, ditulis bismillah. Jadi baliklah 114 surah tu, jadi balik dia sempurna balik dengan 114 bismillah. Maka cukuplah balik, tak kurang pun. Quran ni tak kurang pun. Sebenarnya tiap-tiap surah dimulai dengan bismillah. Nak abang apa? Soalan nak abang kita, tiap benda kita buat tu kena ada Allah di sana. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah lah segala-gala tempat bagi kita sekalian. Baik. Kemudian saya kata apa? Saya masuk ayat yang kedua, yakni ayat ni apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ni tuan-tuan, apa isi dia? Apa isi alhamdulillah kita baca? Saya kata alhamdulillah isi dia, kita kena terima kasih ke Allah Ta'ala atas macam-macam benda dia bagi kita. Kena lahir, kena rasa terima kasih kepada Allah, bukan baca saja. Kata kalau saya dan tafsir saya sebelum ni pun saya sebut juga, tuan-tuan, jangan baca saja. Kalau saya tambahkan, Fatihah bukan baca. Fatihah ialah rasa sesuatu dengan Allah, bukan tekat baca. Baca siapa boleh baca, tapi sembahyang ni dia kena rasa. Pemanih tu tang rasa, bukan tang kata. Maka jom kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa apa, tuan? Saya kata rasa terima kasih pada Allah, sebab Allah bagi macam-macam bagi kita. Tak nak kira. Kalau nak kira lah, tak nak kira. Cuma nak kira tak boleh. Sekadar kata alhamdulillah pada mulut, hati kata terima kasih ya Allah atas segala pemberian Engkau. Cukup dah. Macam memuji Allah, cukup dah sekat tu. Kemudian bila kata Ar-Rahman Ar-Rahim pula, kita mengakukan Allah Ta'ala tu pemurah dan pengasih. Sebab kita dimurahi lagi rezeki oleh Allah dan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi. Kemudian Malik Yaumiddin, kita kata apa ke Allah ni? Kita mengaku Allah lah Raja yang akan merintah bukan hanya dunia, akhirat, semua alam yang merintah. Mengaku pada Allah. Sebab tu saya ulang balik, tuan-tuan, salat kita ni, saya tambah, tuan-tuan, salat kita bukan apa? Salat kita hanya mengaku ketuhanan Allah Ta'ala. Itu tauhid sudah. Itu tauhid yang sebenar. Salat kena ada pengakuan kita hamba Allah ke Tuhan. Cukup. Itu isi tauhid yang tertinggi, yang terbesar. Baik, maka bila baca Malik Yaumiddin, Malik yang mana? Raja. Raja yang menguasai semua alam. Dan kiamat esok tak ada siapa lah kita nak cari. Tak ada siapa boleh kita cari, kecuali Allah Ta'ala saja yang kita jumpa. Sebab raja ni tak ada. Kita akan berdepan dengan Allah, kita akan menghadap Allah. Tak ada siapa boleh tolong kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkaskan. Kemudian kita kata lagi ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya kata apa? Apa isi dia? Saya kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nak rasa apa? Kita nak rasa, kita nak kata pada Allah, ya Allah, ni kita nak rasa, kata rasa ni bukan kata-kata, kata rasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak rasa apa? Rasa kata pada Allah, ya Allah, aku tak mau siapa pun dalam hidup aku ni kecuali Engkau saja ya Allah. Ini isi dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isi dia berapa? Saya kata isi dia, kata pada Allah, ya Allah,
Aku tak mau siapa-siapa pun dalam hidup aku ni kecuali Engkau saja ya Allah. Nak tolong pun Engkau lah, nak buat apa pun Engkau lah. Engkau segalanya pada aku. Dalam hidup aku, dalam hati aku, Engkau. Benda ni ada dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lahirkan rasa itu pada Allah waktu salat, barulah kita salat yang sebenar, benar yang dikenaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. So ulang balik iyyaka na'budu wa nasta'in. Apa kita nak rasa? Poin dia, Syekh katakan pada hati dan diri, sesungguhnya aku tak mau siapa-siapa pun dalam hidup aku. Aku tak berhajat sesiapa pun pada hidup aku ni kecuali Engkau ya Allah. Kaulah tempat aku memohon, Kau tempat aku mengadap, Kau tempat aku segalanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الآية التي بعدها الآية الثالثة اهدنا الصراط المستقيم. نحن منه إن شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم. هذا الطلب وهذا الابتهال وهذا الدعاء نسأله من الله كل يوم 34 مرة في كل ركعة، في كل فاتحة. اهدنا الصراط المستقيم. هل أنا أستطيع أن أهدي نفس الصراط المستقيم؟ لا. يقول رب العالمين يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اطلبوا الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب ولكن الله أعطاه. يقول تعالى في مطلع سورة الفتح صفحة 511. لما ستوه مطلع سورة الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. يبقى إذن النبي فقط هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما قال القرآن الكريم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويتم نعمته عليك. ومن تمام النعمة أنه يهديك صراطا مستقيما. سبحان الله. والدليل أن النبي ليلة الإسراء عندما كان راكبا على البراق وانطلق به البراق من المسجد الحرام بمكة اتجاه بيت المقدس في فلسطين إلى المسجد الأقصى، في الطريق يناديه منادي عن يمينه قف يا محمد فأنا أنصح لك ولأمتك. النبي يعرض عنه، بعده يناديه منادي على يساره قف يا محمد إني أنصح لك ولأمتك. أعرض عنه النبي. وبعد فترة إذا امرأة جميلة فاتنة الجمال تعترض النبي وتقول يا محمد إنني أنصح لك ولأمتك فأعرض عنه. بعد أن نزل المصطفى في بيت المقدس في المسجد الأقصى يسأل سيدنا جبريل من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ من هذا المنادي الذي ناداني عن يميني؟ فقال يا رسول الله هذا داعي اليهودية لو أجبته لتهودت أمتك. أما الذي على يسارك فهو داعي النصرانية لو أجبته لتنصرت أمتك. أما المرأة الجميلة هذه هي الدنيا لو أجبتها لاستهوتها أمتك وأحبتها أمتك يا رسول الله. ثم قدم لرسول الله 3 كؤوس، كأس فيه خمر وكأس فيه ماء وكأس فيه لبن. النبي ويش يختار؟ نظر إلى الأكواب 3 خمر وماء وسسو حليب. فأخذ السسو، أخذ الحليب فشربه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا قليلا منه
فقال له سيدنا جبريل: أصبت الفطرة يا رسول الله، لو شربت الماء لغرقت ولغرقت أمتك، ولو شربت الخمر لغويت وضللت وغويت وضلت أمتك، ولكنك اخترت الفطرة فهديت وهديت أمتك. يا رسول الله، لو شربت اللبن كله ما دخل من أمتك واحدا إلى النار. قال: يا أخي يا جبريل، عد لي الكوب حتى أشرب ما تبقى منه. قال: قضي الأمر بما هو كائن. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. يبقى اذا ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. النبي هداه ربه ليهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيز. الفتح. احنا نطلب، لازم نطلب ونلح في الطلب، مش 34 مرة، لا اكتر اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا التقى والعفاف والغنى. نسأل الله ونلح في السؤال ونلح في الطلب، فإن الله يحب من عبده اللحوح الذي يكرر ويلح في الطلب، فإن الله سميع مجيب. اهدنا الصراط المستقيم، صراط النبي محمد والنبيين والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، لأن الله غضب عليهم. ليه؟ لأنهم قتلة الأنبياء، لأنهم فسد في الأرض، لأنهم أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والضالين وهم النصارى، عرفوا الطريق وضلوا. جاءهم عيسى عليه السلام وقال لهم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إذا اليهود هم المغضوب عليهم والضالين هم النصارى. يا ربي، لا أريد طريق اليهود ولا طريق النصارى، أريد طريقك الصراط المستقيم، فهداه الله إليه، وإن شاء الله سيهدينا إليه إلى الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قل هذا طريق مستقيما فاتبعوه ولا تفرق بكم سبل عن سبيل. نعم. Baik, saya kata lagi yang apa yang kita tunjukkan malam ni atau kita bincang malam ni, yakni perkataan ihdinas siratal mustaqim. Ini the point besar dia. Saya kata apa? Tang ni lah letaknya permintaan dan doa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tempat dia. Saya kata yang last tadi kata apa? Dia kata jom, saya kata sungguh-sungguhlah minta petunjuk Allah. Jom apa? Sungguh-sungguh minta Allah tunjukkan kita jalan lurus tu. Sebab tambah-tambah akhir zaman hari ini kan, macam-macam kecelakaan yang ada dalam masyarakat, macam-macam benda yang duk bagi pening kepala kita. Siapa nak tunjuk jalan yang sebenar? Kecuali Allah Ta'ala. Kita hanya kalang kabut punya macam-macam benda yang apa yang duk jadi kita peninah. Kalau kita berpening tuan-tuan orang lain, maka nak jadi apa? Nak jadi bangga, jom minta petunjuk sah daripada Allah Ta'ala. Maka ihdinas siratal mustaqim, doa kita dan permintaan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah suruh kita minta benda tu 34 kali dalam salat. Maka dia benda besar. Doa ni, benda ni paling penting dalam antara yang penting dalam surah Al-Fatihah. Maka jawapan dia sebenarnya saya kata tadi, kita fikir-fikir balik, petunjuk ni siapa saja yang boleh bagi? Siapa yang tunjuk? Allah saja. Maka sebab tu minta tunjuk Allah. Sebab kita tak boleh bagi, saya tak boleh bagi, saya kata aku tak boleh bagi, tak boleh bagi kat siapa-siapa, kecuali hidayah ni milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta betul-betul. Dan kalau ikutnya saya kata Imam Syafi'i pun pesan kita, benda yang paling kita kena minta pada Allah hari-hari ialah petunjuk Allah Ta'ala untuk berjalan pada redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah suruh kita minta. Dan minta apa tuan? Allah suruh kita minta kat dia, minta apa? Minta, ya Allah tolong bagi aku petunjuk jalan yang sebenarnya. Baik. Dalam ayat surah Al-Fatih kan, surah 1511,
belah kanan dalam Quran surah Al-Fatih. Dia mula apa tuan? Allah Syekh kata, inna fatahna laka fatham mubina. Ya Muhammad, semua kami bukakan pintu kemenangan pada engkau. Macam mana nak menang tu? Liyaghfir laka Allah, ketika mana aku ampunkan dosa kamu. Ma ya taqaddama min dhanbika ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kamu kan menang ya Muhammad jika kau dapat keampunan aku. Dan memang pun ya Muhammad, telah ku ampunkan dosa kamu yang dulu atau sekarang ni, semua dosa kau ku ampunkan ya Allah, ya Muhammad. Allah katakan Nabi. Soalan nak pintu kemenangan ni ialah Fathih, itu ialah Fatihah. Kemenangan duduk tang mana? Duduk tang keampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia punya point dia. Lepas itu Allah kata bagi, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfiraka Allah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu wa yahdiyaka siratan dan mustaqim. aku beri nikmat besar pada engkau ya Muhammad abada. Wa yahdiyaka, aku beri nikmat pada engkau, dan nikmat itu ialah petunjukku untuk jalan yang lurus. Wa yansuraka Allah. Maka sallallahu Allah nak kata apa kita? Sesiapa yang dapat petunjuk aku, sebenarnya dia telah dapat nikmat aku yang besar. Nikmat aku yang besar duduk tang mana? Nikmat aku besar duduk tang hidayah, petunjuk yang aku berikan kepada dia. Sebab tu ayat 1, 2, 3 ni surah Al-Fatih ni cerita lagu tu. Kemenangan duduk pada petunjuk Allah. Dan siapa dapat petunjuk Allah, dia telah mendapat nikmat yang terbesar sekali daripada Allah Subhanahu wa taala. Cerita juga tadi tuan-tuan. Pada Isra' Mi'raj Nabi SAW, saya ringkas cerita tu, saya panjang tadi. Dalam Isra' Mi'raj Nabi SAW, Nabi ni dipanggil waktu dia berjalan, burak bawa Jibril bawa, kita faham cerita tu. Nabi dipanggil dengan tiga panggilan. Dipanggil sebelum sampai Baitul Maqdis, daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Sebelum sampai Baitul Maqdis, dia dipanggil di bumi ni, dalam perjalanan tu dipanggil dengan 3 panggilan. Pertama panggilan Yahudi, kedua panggilan Nasrani, ketiga panggilan seorang perempuan tua. Itu kita fahamlah cerita tu. Kemudian Nabi tinggalkan dia, tak jawab. Habis itu Nabi tanya Jibril, ya Jibril siapa panggil tadi? Kan? Maka Nabi Jibril kata, Yahudi panggil kamu, Kristian panggil kamu, dan dunia panggil kamu. Jibril kata, ya Muhammad, kalau hang paling je, umat kamu semua ikut habis. Ikutlah. Apa perempuan tua dunia tu pun ikut, apa ni Yahudi pun mereka ikut, Kristian pun mereka ikut. Saya kata apa, tengok, Nabi tak paling pun umat dia ikut. Kalau Nabi paling kan, Nabi tak paling tengok pun, Yahudi pun tak tengok, Kristian pun tak tengok, dia tak sahut panggilan tu pun. Ketika Nabi tak tengok pun, tak sahut panggilan tu, umat dia kelang kabut nak sahut hari ni panggilan Yahudi, Kristian dan sebagainya. Baik, habis cerita tu. Kemudian sampai Baitul Maqdis, Jibril, untuk sebelum naik ke Mi'raj, Jibril berikan 3 pilihan kat Nabi. Dia omel gelas, saya kata omel gelas, susu, ayak dengan arak. Suruh pilih. Poin pertama tuan, siapakah yang menunjuk pada Nabi SAW suruh ambil susu? Poin ni tuan tu. Siapa yang tunjuk pada Nabi SAW suruh ambil susu, tak ambil arak, tak ambil ayak? Nabi ambil susu. Dan dalam pilihan tu Nabi ambil susu. Nabi minum sekat, saya kata Nabi minum sekat macam saya minum tadi dah, tinggi sikit. Ada hikmah dia. Soalan dia, siapa tunjukkan Nabi tu minum sikit, tak minum habis? Siapa tunjukkan Nabi ambil susu, tak ambil arak, tak ambil ayak? Kecuali Allah Ta'ala. Maka bila Nabi ambil susu, minum sekat, tinggal baki. Jibril kata, ya Muhammad, susu tu pilihan sebenar. Kalau umat, kalau ambil ayak sejuk, umat kamu akan tenggelam dalam lautan, mati, ramai mati dalam ayak. Nabi tak pilih ayak, kan? Nabi tak pilih ayak. Ada hikmah dia. Soalan siapa tunjuk kat Nabi ni? Allah. Ben Jibril kata, ya Muhammad, kalau ambil arak, lagi teruk umat hang, gelong habis semua lagi teruk. Tapi hang pilih susu. Sebenarnya Nabi kata, bukan aku pilih, Allah tunjuk kat aku minum susu. Maka bila minum susu ni fitrah. Tapi yang bestnya, Nabi tak minum habis. Nabi tak minum habis. Kalau Nabi minum habis, mana-mana dia jadi kebalik sebenarnya. Sebaliknya jadi ya. Maka Nabi minum sekat, tinggal.
Maksud apa? Maksudnya fitrah itu masih ada baki lagi yang Allah curahkan pada kita, dan masih ada lagi baki yang Allah simpan kat dia untuk petunjuk pada kita sekalian. Dan kata Allah Ta'ala ni sayang kita sungguh. Nabi minum tu, Nabi tak berhabis sebab Allah tunjuk kat dia dah. Pilih susu, jangan pilih ayak, jangan pilih arak. Kan? Allah tunjuk dekat dia. Nak cerita apa? Petunjuk Allah ni dahsyat. Dan buat pilihan apa pun kita tak mampu buat pilihan kecuali dengan izin Allah. Muhammad Nabi sendiri pun dia memilih susu atas petunjuk Allah. Minum tak habis, Allah tunjuk. Tak ambil ayam, Allah tunjuk. Tak ambil arak, Allah tunjuk. Semua itu petunjuk Allah Ta'ala untuk Nabi SAW. Kalaulah Nabi itu tak ikut petunjuk Allah, dan kita jadi guna tak tahulah. Sebab tu saya ulang balik surah Al-Fatih tadi, Nabi menang ni, Nabi berjaya disebabkan petunjuk Allah pada ayat yang ketiga tu. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan kami tunjukkan kepada Muhammad jalan sebenar yang lurus itu. Tanpa petunjuk Allah Ta'ala ni, adat kata kita tak tahu apa lah kita. Jadi maksudnya saya nak buat apa, betapa hebatnya tenggelam kita dalam petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita minta petunjuk apa lagi tuan? Dalam surah Fatihah saya kata minta petunjuk supaya kita ni masuk golongan yang dapat nikmat. Siapa dia dapat nikmat? An-Nabiyyin, Siddiqin, Syuhada, Salihin. Kalau tuan-tuan nak tengok ayat tu, muka surat 89, ayat 69 surah An-Nisa, ada ayat tu. Siapa mereka dapat nikmat? An'amta 'alaihim nabiyyin, Siddiqin, Syuhada, Salihin. Mereka lah orang kita minta masuk golongan nabi-nabi, minta masuk golongan syuhada, minta kamu masuk golongan Siddiqin, minta masuk golongan yang Salihin. Mereka lah teman baik kita untuk jalan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, tak mana ayat ni jumpa? Ulang balik orang yang Allah nak tunjuk kat kita ni masuk golongan tu ialah surah An-Nisa, muka surat 89 ayat 69. Syekh kata tadi tafsir tahu tu. Tafsir An'amta 'alaihim tahu tu. Ulang balik tafsir perkataan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapakah golongan dapat nikmat ni? Jawapannya ialah Syekh kata muka surat 89 surah An-Nisa ayat 69. Cerita siapa golongan yang kau minta itu, supaya kita dapat masuk golongan tu. Kenapa? Kerana orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia pasti berjalan pada redha Allah sampai bila-bila. Saya doakan kita tadi sikit tadi, saya doakan mudah-mudahan kita ni sentiasa dipandu arah oleh Allah Ta'ala untuk masuk golongan yang terbaik, dan jangan masuk golongan yang menyeleweng daripada jalan Allah Ta'ala, yakni golongan Yahudi dan golongan Nasrani yang mereka ni jahat, gila-gila orang yang jahat. Kita mau masuk golongan tu. Jadi isi Fatihah ni antaranya minta Allah tunjuk jalan sebenar, jangan bukan jalan yang tak betul seperti yang ada pada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. آخر نقطة زي بعضه 9:30 bila semua reaksi sikit lagi حتى نطلع الفجر بس نقطة بسيطة إن شاء الله. ننظر إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام المصطفى نبينا سيدنا محمد ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سيدنا إبراهيم عندما أراد الهداية اجتهد فلما رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل غاب قال لا أحب الآفلين ربي لا يغيب هذا لست ربي. فلما رأى القمر قال هذا ربي فلما أفل غاب قال لا أحب الآفلين هذا ليس ربي. الله أكبر. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال إن لم يهديني ربي لأكونن من الضالين. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صراط مستقيم. هذا سيدنا إبراهيم. ولذلك يقول في آية سملان بلو سملان سورة الصفات في قصة سيدنا إبراهيم يقول تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. سيدنا إبراهيم قال
الكوكب ليس ربي، القمر ليس ربي، الشمس ليست ربي، ولكن أتوجه أنا إلى ربي. إني وجهت وجهي لمن؟ للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كلها لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذلك يقول في الصفات المولى تعالى عن سيدنا إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام قصة الذبح، هذه ليس موعدها الآن وليس مكانها الآن، ولكن أخيرا سيدنا إبراهيم هو الذي هداه الله عندما اجتهد ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Nabi Ibrahim pun minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan Nabi Muhammad pun Allah bagi petunjuk kat dia, kat Rasulullah. Nabi Ibrahim pun minta petunjuk Allah Taala juga. Waktu mana dia mencari Tuhan. Kan, waktu mana Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Mula-mula tengok matahari naik, dia ni Tuhan kot. Tiba-tiba matahari hilang, tenggelam. Naik bulan pula, takkan Tuhan dia hilang naik. Saat ada kan. Bila bulan pula hilang, dia kata ni Tuhan buat apa dia hilang. Tengok bintang pun hilang, dia kata ni semua ni bukan Tuhan. Maka dia pun mulalah mencari Tuhan sebenar. Rupanya dia diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala sampai dia bacakan doa yang kita baca dalam sembahyang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wajjahtu lillazi fatara samawati hanifan musliman. Semua doa-doa yang dia baca tu bermula daripada doa Nabi Ibrahim AS waktu mencari Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa dia dapat ni tuan-tuan? Pasal apa Nabi Ibrahim dapat petunjuk Allah Taala ni? Sebab dia berdoa pada Allah Taala. Dia minta pada Allah Taala untuk cari Tuhan sebenar. Yang ni dirakam oleh Allah dalam surah As-Saffat ayat 99. Nabi Ibrahim kata ke Allah, kan? Nabi Ibrahim kata ke Allah, inni zahibun ila rabbi sayahdi. Dia kata apa? Ya Allah, aku akan pergi kat Tuhan aku dan Tuhan akulah akan tunjuk kat aku. Maknanya dia mencari Tuhan tu. Manakala dia minta petunjuk Allah Ta'ala, aku nak pergi kepada Allah dan aku nak minta dialah saja yang tunjuk kat aku jalan sebenar. Ni Nabi Ibrahim kata dalam surah As-Saffat ayat 99. Maknanya apa dah? Dari ini tunjuk bahawa Ibrahim pun minta petunjuk Allah Ta'ala untuk cari Tuhan yang sebenar. Pasal apa Syekh cerita macam ni tuan? Sebab nak cerita kita juga jika Nabi-Nabi minta petunjuk Allah Ta'ala, betapa kita ni pun lagi kena minta petunjuk Allah Ta'ala supaya jumpa Tuhan yang sebenarnya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita, dan supaya salat kita sah, ibadat kita sah, ibadat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita doa, Syekh doa tadi kan Nabi Ibrahim doa juga kan dalam sembahyang tadi kita baca wajah ini wajah tu illadzi fatras samawati hanifan musliman, sampailah doa tu habis. Tu doa Nabi Ibrahim AS yang kita bawa dalam salat tu, doa Nabi Ibrahim. Apa punca dia nak minta petunjuk Allah, dan Allah pun tunjuk dia kita jalan sebenar sampai dia jumpa Allah Ta'ala. Sampailah Islam yang bermula pada zaman Nabi Ibrahim itu sampai dibawa oleh Nabi SAW, sampai kita juga mendapat petunjuk Allah di atas agama yang sebenar ini. Semua ni dari atas petunjuk Allah Ta'ala yang kita jual. Tak ada apa kita ni, melainkan semuanya ditunjuki oleh Allah ke dalam agama yang sebenar ini. Maka patutlah sangatlah kita terima kasih ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tunjuk kita inilah agama sebenar, dan tunjuk kita jalan-jalan nak pergi jumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. نقطة بسيطة كمان قبل الدعاء ذرة. نحن كيف الهداية لنا؟ سورة الدهر الإنسان. لذلك الآية 4 يعلمنا المولى تعالى إنا شاكرا وكفورا. بعدين إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. بعدين المؤمن إن الأبرار lagi kita mau lagi dan rasa sampai hatta matla'il fajr sih, hatta matla'il fajr. سلام حتى مطلع الفجر.
Saya kata nota sikit, poin lagi. Tak ada berhenti dah. No? Baik. Apa lagi yang ada ialah surah Al-Insan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu semua ayat tu Allah suruh kita minta petunjuk. البلد إنا هديناه السبيل الإنسان إما شاكر. Allah nak suruh kita minta petunjuk dia. Sebenarnya dialah yang saja, Allah sajalah yang dapat memberi petunjuk pada makhluk. Tak ada siapa pun yang beri petunjuk melainkan Allah. Dan sedangkan petunjuk itu ada pada Allah dan kita hanya berhak minta dekat dia. Kalau siapa ada petunjuk, macam saya kata tadi, siapa ada petunjuk dia tak sesat. Siapa tak ada petunjuk dia akan sesat. Penting tak petunjuk? Penting. Sebab penting tang mana? Sesat tak sesat tu duduk tang petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. خلاص Sudah saya kata cukup. Saya pun cukup sudah. Saya cukup, saya cukup lah. Mudah-mudahan insyaAllah jumpa lagi pasal depan insyaAllah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Amin. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينزل علينا شآبيب رحمته. آمين. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم أنزل علينا البركات واحفظنا من السيئات وبلغنا أعالي الدرجات في الحياة وبعد الممات يا رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نسألك العفو فاعف عنه ومن شر خلقك سلم ولغيرك لا تكل ومن رحمتك الواسعة لا تحرم. اللهم إنا نسألك العفو فاعف عنه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والرياء والغلاء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والرياء والغلاء وأنزل علينا السكينة والطمأنينة والشفاء. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم أكرمنا بكرمك يا كريم. اللهم لذ بنا إلى السماوات العلى يا أرحم الراحمين. إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة في الدين والدنيا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهديين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وغذاء أرواحنا وشفاء أمراضنا ودواء عللنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك من سيدنا محمد ونعوذ بك من كل شر سألك من سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من تجري من تحتنا الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتعالهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak-banyak pada pihak masjid yang bagi izin untuk sama-sama kita bincang malam ini insya-Allah akan jemputan pada kami. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak dan insya-Allah kita akan jumpa masa depan lagi. Saya pun tak sebut tuan sebenarnya, kalau saya sebut ni mungkin tuan-tuan mungkin dapatlah. Ini ada tempat yang minta Fatihah ijazah Fatihah umum sebab Fatihah Asyar ni sampai ke Rasulullah sanad dia. Jadi ada tempat lain yang minta kita baca secara umum, saya baca kita ikut, tapi saya pun tak sempat kata kat dia tadi. Tak apalah, insya-Allah di masa lain ikut mungkin ada tempat-tempat lain pula yang kita akan ikuti insya-Allah kan. Yang keduanya ada tabur di belakang untuk masjid, tuan sama-sama kita infakkan sikit harta benda yang Allah bagi kita ni untuk masjid, untuk merancangkan lagi program masjid tu insya-Allah. Tamu-tamu di belakang jangan tengok sajalah, lalu tu tengok saya takji, lalu baca lah tabur masjid dah baca siapa boleh baca tuan, bubuhlah sikit dalam tu insya-Allah kan. Nah, mudah-mudahan kita boleh tambah rancang lagi lah kita punya program-program masjid Najah ni insya-Allah masa depan. Itu saja. Terima kasih banyak pada pihak masjid. Sekali lagi minta maaf banyak-banyak salah bahasa terpanjang, terlewat dan sebagainya kan, biasalah kan. Mudah-mudahan kita jumpa lagi masa depan izin Allah Ta'ala. Terima kasih banyak. Qul astaghfirullahaladzim li wa lakum.